Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, selamat kembali ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah rendah pada hari ini. Dan kalau murid-murid lihat Kak Syafiqah dah bersedia untuk membuat sedikit kerja, tak adalah kerja tetapi sedikit yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu asas pastry pendidikan khas jenis-jenis beta dan dough bersama Cikgu Ida. Dan sebentar tadi kita bersama Cikgu Nisa, sekarang ini pula Cikgu Ida. Cikgu dah mungkin terangkan apa beza beta dan dough, tapi kali ini kita nak beri fokus kepada beta terlebih dahulu, ya Cikgu? Ya Fika, betul tu Fika. Ya. Segmen yang seterusnya ini kita akan fokuskan kepada jenis-jenis beta. Okey. Okey, boleh Cikgu teruskan? Teruskan Cikgu. Okey, baiklah. Okey, beta ini adalah campuran tepung bersama dengan cecair seperti susu, air atau santan yang kita adun sehingga sebati. Okey, kadang-kadang kita campurkan juga telur, untuk menambahkan rasanya, dan telur juga berfungsi sebagai bahan penaik kepada beta kita. Okey. Baiklah. Cikgu. Okey, seterusnya, tepung yang mengandungi gluten yang tinggi adalah sesuai untuk membuat beta. Beta ini kita hasilkan adunannya melalui cara memukulnya dengan tangan menggunakan peralatan seperti pemukul telur, senduk kayu, dan kita juga boleh gunakan pengisar. Okey. Baiklah murid-murid. Beta yang dipukul dengan baik akan menghasilkan adunan yang ringan dan gebu. Ada tekniknya ya Cikgu. Nak pukul tu kena ada teknik, bukan setakat pukul je Cikgu. Ya Fika, semestinya mesti ada teknik yang betul baru menghasilkan beta yang lembut. Kalau macam tu tak sabarlah saya nak belajar dengan Cikgu pada hari ini. Okey, boleh Fika. Cikgu, jom. Okey, mari. Mari kita lakukan bersama-sama. Okey, seperti yang kita lihat di atas meja ini, kita ada beta. Adunannya terbahagi kepada dua, iaitu beta pekat dan beta cair. Okey. Hari ini Cikgu dan Fika kita akan bersama-sama menunjukkan bagaimana cara menghasilkan adunan beta cair dan beta pekat. Okey, untuk Fika, Cikgu Ida akan berikan tugasan membuat adunan beta cair. Beta cair. Baiklah Cikgu. Dan Cikgu pula akan menunjukkan cara membuat beta pekat. Okey, ada beza cara nak buat beta cair dan beta pekat ke Cikgu? Ya, ada. Semestinya ada. Okey, mari kita lihat apakah bahan yang kita perlukan untuk menghasilkan adunan beta. Okey, adunan beta kita perlukan pertama sekali tepunglah bahan utamanya. Tepung. Okey, tepung. Kemudian ya Cikgu. Seterusnya kita juga perlukan cecair. Hari ini Cikgu gunakan air. Okey. Cikgu juga gunakan sebiji telur. Okey, untuk menambahkan rasa kepada beta dan sebagai bahan penaik. Dan untuk memberi rasa yang lebih enak, kita masukkan juga sedikit garam. Okey, garam ya Cikgu. Ya. Baiklah. Okey, bagaimana pula dengan ini beta cair? Kalau beta pekat pun sama juga ya Cikgu bahannya? Bahannya adalah sama, melainkan sukatan cecairnya. Sukatan. Okey. Cikgu, adakah kita nak bermula dah dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ya Fika, tapi sebelum tu cuba kita tengok diri kita Fika. Betul ni Cikgu. Apa yang kita pakai ni? Sarung tangan. Ya, sarung tangan dan juga apron. Okey, sarung tangan dan apron ini adalah berfungsi untuk sebagai langkah kebersihan dan agar makanan tidak tertumpah pada pakaian kita. Dan juga untuk kita mengelakkan daripada pencemaran silang juga. Langkah-langkah kebersihan perlu kita ikuti. Ya Cikgu, baiklah. Sarung tangan dan apron. Okey Cikgu. Tanpa membuang masa. Ya. Mari kita mulakan. Jom Cikgu, saya tunggu. Okey, Fika masukkan bahan ke dalam mangkuk adunan ini, okey? Mula-mula kita masukkan bahan yang kering dahulu. Kita ambil tepung. Okey, tepung ni semua Cikgu dah sukat. Sama sukatannya. Okey, sukatan tepung adalah sama. Iaitu 100 gram
100 gram. Ya, 100 gram tepung gandum. Kita boleh masukkan dalam mangkuk adunan. Tuang saja ya, cikgu? Ya. Kemudian seterusnya kita ambil garam. Garam? Ya. Prosedurnya kita mesti masukkan bahan yang kering dulu ya. Okey, garam ni berapa banyak, cikgu? Garam ni kita guna 1/4 sudu teh sahaja. Okey. Okey. Dan seterusnya kita boleh masukkan telur, tapi sebelum tu kita kacau dulu telur kita, Fika. Oh, kena kacau dulu. Kita kacau ratakan dia dulu. Boleh gunakan garpu atau spatula lah. Oh, saya gunakan garpu, cikgu. Ya, cikgu boleh gunakan spatula. Okey. Wah, cikgu, saya terasa seperti tukang masak di dapur. Ya, kita buat program masak-masak hari ni ya. Ya, cikgu. Okey, bila telur tu dah sekatalah sebati macam tu, kita tuangkan ke dalam mangkuk adunan kita. Baiklah, cikgu, tuangkan. Okey, sebiji telur ini, cikgu? Sebiji telur sahaja. Okey. Dan seterusnya, akhir sekali, kita masukkan air. Air. Okey, cikgu nak tekankan di sini, air adalah bahan yang berbeza yang kita gunakan, di mana sukatan untuk Fika adalah lebih. Kalau saya punya cair, mungkin lebih banyak airnya. Ya, betul, Fika. Dan cikgu batu pekat, jumlah airnya lebih sedikit. Ya. Okey. Jom, akhir sekali kita tuangkan air. Baiklah. Okey. Tapi kan cikgu, air ni kita boleh agak-agak je tak? Ataupun kita mesti mengukur jumlah ni kalau nak bezakan beta cair dan beta pekat. Takut nanti bila dah kacau-kacau, nak buat beta pekat jadi beta cair pula. Untuk tujuan pembelajaran memang kita ada sukatan kita lah. Okey, tapi kalau mak-mak kita di rumah kan, Fika, dia sekali buat pun dia dah boleh agak mana satu beta cair, mana satu beta pekat. Dia boleh orang kata adjust sendiri. Kan kalau dah expert lah. Dia orang kata agak-agak. Ya, agak-agak. Okey. Seterusnya kita kacau kita punya adunan tadilah. Okey. Menggunakan spatula ya, cikgu? Spatula boleh atau kita gunakan whisk lagi sesuai lah. Yang mana satu? Okey. Fika nak guna pun tak ada masalah. Memandangkan cikgu dah guna spatula, saya pun nak guna whisk lah, cikgu. Okey, boleh. Cikgu pun ikut sekali guna whisk. Okey. Kita kacau adunan ini sehingga ia sebati. Okey, cikgu, saya cuba. Ya. Wah, cikgu belum masak apa-apa lagi dah bau sedap. Okey. Bau daripada tepung, telur. Betul. Okey. Awal-awal tak ada bau, bila dah kacau ni mesti bau dia macam dah boleh agak nak buat kek ke, nak buat apa ke, macam-macam boleh buat ya, cikgu? Ya, betul itu. Okey, murid-murid di rumah pun boleh cuba juga menghasilkan adunan beta ini. Okey. Kita nak tunjuk sikit ke kamera ya, cikgu? Ya. Bagi nampak beza saya dan beza cikgu. Sebab saya punya beta cair. Cikgu punya? Beta pekat. Okey, nampak tak? Itu dia ya. Okey. Murid-murid pun boleh ikuti sama sukatan yang cikgu sebutkan tadi untuk bezakan beta cair dan beta pekat. Okey. Baiklah. Ya, cikgu. Seterusnya, cikgu nak bagi satu lagi tips, Fika. Untuk menambahkan rasa kepada beta ini, kita juga boleh menggunakan atau meletak esen vanila. Oh, esen vanila. Untuk apa tu, cikgu? Untuk memberikan perasalah flavor yang wangi. Kerana kadang-kadang kita nak elakkan juga bau telur yang hanyir. Jadi kita tambah esen vanila untuk menghilangkan rasa hanyir tersebut. Baiklah, cikgu. Okey. Seterusnya apa lagi yang kita boleh buat pada hari ini, cikgu? Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu ingin memberi penerangan sedikit. Ya, cikgu. Okey. Beta cair yang kita hasilkan ini adalah dikenali juga dengan beta pancake. Okey. Di mana beta ini biasanya kita boleh sediakan kuih-kuih tradisional banyak menggunakan adunan beta cair. Contohnya kuih cara manis, kuih cara pedas. Okey. Manakala beta pekat pula adunannya lebih pekat, dan sesuai digunakan sebagai penyadu makanan. Contohnya macam kita nak buat goreng pisang, Fika. Goreng pisang guna beta pekat ya? Ya, kita nak sadukan pisang tu dengan beta tadi. Patutlah sedap goreng pisang tu. Jadi kita nak tahu juga apa kegunaan beta pekat tu sebenarnya. Okey. Yang pertama, kita nak melindungi makanan kita daripada haba yang panas, haba yang kuat tu semasa kita menggoreng. Jadi pisang kita tu taklah hangus, Fika.
Betul. Selain itu, kita juga nak mencegah makanan daripada terkeluar. Contohnya kalau kita nak buat cucur bawang, cucur ikan bilis. Betul. Jadi kita gunakan batter untuk menyalut semuanya. Oh, jadi tak adalah terkeluar-keluar bila kita makan tu hidang dah terkeluar macam tu kan cikgu? Ya, betul Terus Fika. kemas di dalam. Ya, betul Fika. Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan murid-murid, saya nak tunjuklah kepada rakan-rakan kita kan tekstur batter cair kan macam mana. Dia memang nampak dia punya cair cikgu. Kalau kita gunakan tadi cikgu cakap kalau batter pekat untuk sado. Tapi kalau batter cair tu cikgu cakap macam buat pancake ya. Ya, buat pancake, buat waffle dan buat kuih lapis. Itu contoh-contoh hidangan daripada batter cair lah. Kalau macam pancake kita akan ratakan jadi nipis ya cikgu? Ya, dia tak perlu tebal. Tak perlu. Batter cair ni dia akan mudah merebak ke dalam kuali. Oh, baiklah. Sebab dia sangat cair jadi dia senang. Ya, Fika, betul. Cikgu boleh tunjukkan tekstur dia cikgu. Okey. Murid-murid kita nak lihat dengan lebih dekat supaya mereka boleh tahu konsistensi dia bila buat di rumah. Tekstur batter pekat. Dia senang je Fika bezanya. Satu cair dan satu pekat. Mudah saja. Betul, dalam nama dia dah tersebut di situ. Okey cikgu. Bagi anda yang sedang menonton, mungkin boleh sama-sama cuba ya batter cair dan batter pekat dan membuat goreng pisang ataupun pancake di rumah. Bolehlah buat untuk ibu bapa anda kan? Jom kita berehat terlebih dahulu ya cikgu. Okey, baik Fika. Dan kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.